Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Cikgu Faizal, untuk sesi PDPR yang seterusnya pada kali ini. Okey, kalau kita lihat sebelum ini kita dah belajar tentang ekspresiasi seni visual, yang itu iaitu alat kebesaran dan perhiasan diraja. Pada kali ini kita akan masuk bidang yang kedua, iaitu bidang seni halus. Okey, sepatutnya sebelum kita masuk bidang seni halus ni, kita akan melaksanakan tugasan projek lah. Tapi disebabkan PDPR, kita tangguhkan tugasan kita pada sesi bersemuka yang akan datang. Baik, tanpa buang masa, kita teruskan dengan PDPR kita dalam bidang seni halus, iaitu seni lukisan. Baik, dalam seni lukisan ini kita akan belajar tentang beberapa bab lah, beberapa tajuk. Baik, dalam seni lukisan ini saya akan pecahkan kepada beberapa episod lah, beberapa part. Disebabkan dalam seni halus, seni lukisan ini, sejarah seni lukisan terdapat lebih kurang dalam 8 era seni zaman dalam seni lukisan. Jadi kita akan pecahkan ke beberapa bab. Kalau kita nak belajar semua mungkin susah sikit lah untuk kita faham. Jadi saya akan pecahkan beberapa bab. Baik, kita masuk pengenalan kepada sejarah seni lukisan. Okey, untuk pengetahuan kamu, pada abad ke-14, seni lukisan ni dia lebih tertumpu kepada hal-hal yang berkaitan tentang, yang pertama, representasi. Okey, apa itu representasi? Representasi ini sesuatu yang melambangkan ataupun menggambarkan atau menyatakan sesuatu yang lain. Okey, secara mudah je perlambangan lah. Okey, perlambangan, gambaran ataupun penyataan. Baik. Yang kedua, dalam seni lukisan ini, dia lebih kepada lukisan-lukisan yang melambangkan keagamaan, simbol-simbol keagamaan. Baik, kalau kita boleh lihat kat sini, kamu boleh nampak lukisan-lukisan ini lukisan keagamaan bagi agama Kristian lah. Kalau kita tengok banyak ada agama Islam, ini agama Hindu. Kalau kita tengok, kalau kita boleh lihat, kebanyakan agama-agama dalam dunia ni dia ada sumber-sumber ataupun konsep-konsep lukisan dari segi keagamaan dia. Tapi kalau agama Islam ni dia kurang sikit lah, sebab dalam agama Islam ni lukisan kepada pemimpin ataupun tokoh-tokoh agama, contohnya macam Nabi-Nabi ni, tidak dibenarkan lah dalam lukisan. Tapi kalau bagi agama-agama lain, kebanyakan lukisan-lukisan ni banyaklah dilukis tentang tokoh-tokoh keagamaan, agama-agama mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, mitologi. Okey, apa itu mitologi? Mitologi ni kajian berkenaan mitos ataupun himpunan mitos, seperti mitologi Yunan, Greek, ada juga mitologi Asia. Okey, mitologi juga merangkumi jenis-jenis cerita lain seperti legenda ataupun cerita rakyat. Kalau legenda, cerita rakyat ni, kalau di Malaysia kita ada banyak lah. Ada Badang, Sang Kelembai. Kalau itu merupakan cerita-cerita mitologi ataupun legenda. Baik, kalau kamu boleh tengok ke atas ni, kamu boleh lihat lah, ini contoh, ini mitologi zaman Mesir Purba. Ini mitologi zaman Yunani ataupun Greek. Ini Thor. Tahu Thor? Kalau tengok filem-filem ataupun permainan video, kebanyakan dia berasaskan kepada cerita-cerita daripada mitologi lah. Okey, kalau yang kat sebelah tepi sekali ni, dia mitologi China lah, daripada China. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh. Ini contoh watak mitologi dalam permainan video. Saya rasa kebanyakan kamu ada main lah permainan video game ni, iaitu Mobile Legend. Kamu boleh lihat kebanyakan semua watak-watak ni lah. Kebanyakan watak-watak dalam permainan video
dia merupakan watak-watak daripada mitologi. Okey, ada mitologi daripada Greek, ada mitologi daripada Asia. Baik, kita teruskan kepada sejarah seni tingkatan 4. Apa yang akan kita belajar dalam sejarah seni tingkatan 4? Yang pertama, kita akan masuk seni zaman Renaissance. Zaman Renaissance ni maksudnya zaman kegemilangan. Okey, sekitar tahun 1350 sehingga 1600. Dan yang kedua, kita akan masuk zaman Baroque. Okey, iaitu antara tahun 1740 sehingga 1750. Yang ketiga, kita akan masuk zaman Rokoko, sekitar tahun 1710 hingga 1790. Dan yang keempat, kita akan masuk zaman Neoklasisme, iaitu tahun sekitar 1740 1853. Seterusnya, kita juga akan belajar tentang zaman Romantisme, iaitu sekitar tahun 1782 hingga 1830. Okey, kemudian kita akan masuk tajuk Naturalisme, sekitar tahun 1820 hingga 1880. Dan seterusnya kita akan belajar tentang Realisme, 1840 dan 1870. Dan yang terakhir dalam bidang seni lukisan ini, kita akan sentuh sikit tentang Impressionisme, iaitu sekitar tahun 1860 hingga tahun 1895. Untuk video kali ini, kita akan sentuh sedikit tentang seni zaman Renaissance, sekitar tahun 1350 hingga tahun 1600. Baik, apa itu Renaissance? Okay. Renaissance ni maksudnya kelahiran semula ataupun kegemilangan zaman klasik. Okay, kalau kita belajar sejarah, dalam sejarah ni dia ada zaman kegelapan di Eropah. Di Eropah. Tapi selepas ke zaman kegelapan, mereka ada satu zaman yang dipanggil zaman kelahiran semula ataupun zaman kegemilangan, ataupun secara bahasa Eropahnya Renaissance lah. Okay. Asal zaman ini bermula di Florence, Itali pada sekitar abad ke-14 hingga ke-17. Okey, seni zaman ini kebanyakan dia lebih kepada penggunaan pen ataupun media-media kering lah, iaitu pen, dakwat, arang, pastel dan berus. Dan jenis teknik lukisan ni lebih kepada garisan selari, garisan silang pangkah dan teknik gosokan. Okay. Siapa yang pernah belajar seni visual dengan saya tu tahulah contohnya garisan selari macam mana, garisan silang pangkah, teknik-teknik gosokan dalam lukisan. Okey, kebanyakan jenis lukisan pula mereka lebih kepada lukisan portret dan figura. Okey, dia lebih kepada portret-portret dengan figura-figura manusia lah. Dan tema dia, kebanyakan tema-tema lukisan pada zaman ini ialah lebih berkisar tentang agama, tentang mitologi yang saya ceritakan tadi, dan lebih berkisar tentang sejarah. Baik, seterusnya saya akan tayangkan sedikit video berkaitan tentang lukisan pameran tokoh-tokoh pelukis daripada zaman Renaissance. Ini diambil daripada British Museum lah. Okay. Kalau kita tengok kat sini, kamu boleh tengok kebanyakan lukisan-lukisan dia berkisarkan tentang figura manusia lah, wajah-wajah figura manusia. Baik, ini merupakan lukisan dari Itali, pelukis-pelukis Itali. Okey. Okey, ini contoh daripada pelukis David. Lukisan daripada pelukis. Ini merupakan daripada lukisan daripada Botticelli. Ini daripada Bellini. Dan daripada Raphael. Okey, untuk pelukis ataupun tokoh-tokoh lukisan zaman Renaissance, kita tak akan belajar keseluruhan dia lah. Kita akan sentuh separuh saja daripada tokoh-tokoh lukisan ini.
Baik, seterusnya kita akan sentuh sikit berkaitan tentang tokoh pelukis dan karya-karya pelukis zaman Renaissance. Okay, yang pertama kita akan berkenalan dengan Raphael. Okay, Raphael ni dia hidup sekitar tahun 1483 hingga 1520. Okay, Raphael ni dilahirkan pada 26 Mac 1483 di Urbino, Itali. Raphael ataupun nama sebenarnya Raffaello Sanzio da Urbino. Okay. Karya-karya beliau ni dia sangat dikagumi lah zaman dahulu hingga ke zaman sekarang lah, kerana kejelasan bentuk dan gambaran beliau tentang idealisme. Okay, contoh-contoh lukisan beliau, kalau kita boleh tengok kat sini, contoh dia, dia ada Head of an Opposite yang dilukis pada tahun 1519 menggunakan media kapur hitam. Dan yang kedua dia ada Madonna with Child. Ini kalau boleh tengok kat sini. Okey. Dan banyak lagi lah karya-karya beliau. Kalau kamu nak tengok, kamu boleh search sendiri, rujuk sendiri di Google. Okey, seterusnya kita pergi kepada tokoh yang kedua, iaitu Titian. Okay, Titian ni dia hidup sekitar tahun 1488 hingga 1576. Okey, dia dilahirkan di Venice, Itali tahun 1488, ataupun nama penuh beliau Tiziano Vasello. Okey, contoh lukisan beliau yang terkenal ialah yang ini Tobias and the Angel, yang menggunakan media pen dan dakwat hitam. Dan yang kedua dia ada Portrait of Young Woman, okay, yang dilukis sekitar tahun 1511. Dan ada beberapa lagi karya beliau, contohnya seperti Landscape with Set Children Overcoming, The Dragon, dan ada banyak lagi lukisan-lukisan yang kamu boleh rujuk sendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada pelukis yang ketiga pada zaman Renaissance, iaitu Giorgio Vasari. Giorgio Vasari ni dia hidup sekitar tahun 1511 sehingga 1574 dan dilahirkan pada 30 Julai 1511 di Orenzo, Florence, Itali. Okey, untuk pengetahuan kamu, Giorgio Vasari ni selain daripada pelukis, beliau juga merupakan seorang penulis dan arkitek yang terkenal pada zaman itu. Beliau juga turut dikenali sebagai sejarawan seni yang pertama sekali. Okey, contoh-contoh lukisan beliau yang terkenal, inilah boleh tengok kat sini, dia ada Concordia yang menggunakan cat minyak. Dia ada Man Sit in Profile to Right yang menggunakan kapur hitam, dan banyak lagi lah karya-karya beliau yang kamu boleh rujuk. Okey. Baik, untuk sesi yang pertama pada hari ini, saya rasa setakat itu saja kita sentuh tentang zaman Renaissance. Okey, untuk sesi yang seterusnya nanti kita akan sentuh sedikit tentang zaman Baroque tahun 1600. Okey, setakat itu saja sesi kita pada kali ini. Untuk tugasan kamu, saya nak kamu lengkapkan dahulu modul yang kita dah edarkan pada hari itu. Cuba siapkan modul daripada soalan 20 hingga soalan 30. Yang mana dah siap ataupun yang mana masih belum buat lagi tu, cuba siapkan soalan 1 hingga soalan 30. Baik, kita jumpa lagi dalam sesi PDPR yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.